Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat satu ulasan perlawanan di antara pasukan Kedah menentang Terengganu. Yang mana perlawanan ni Terengganu berjaya comeback 2-1 hasil jaringan penalti David Da Silva dan juga Azam Azmi. Manakala gol Kedah juga dijaringkan oleh pemain Terengganu sendiri, iaitu Muhammad. Yang mana ini membuktikan bahawasanya serangan Kedah agak tumpul pada perlawanan semalam walaupun bermain dengan aksi yang baik di first half dan juga ketika 5 minit sebelum tamatnya perlawanan. Tetapi nak buat macam mana? Tak boleh nak jaringkan gol juga. Okey, pada perlawanan semalam juga ada beberapa perkara kontroversi yang berlaku yang menyebabkan hampir berlakunya pergaduhan dalam padang di antara player dan ref. Tapi pasal kontroversi tu aku nak sentuh nanti waktu habis game, waktu habis video ni. Aku nak sentuh dulu tentang ulasan perlawanan. Okey, dalam ulasan perlawanan kali ni, apa yang aku suka tentang pasukan Terengganu? Yang pertama adalah pasangan sayap kiri dan juga sayap kanan mereka, iaitu Hakimi Abdullah dan juga Faisal Halim. Yang mana kedua-dua pemain ini memberi impak yang sangat besar dan positif kepada taktikal yang diterapkan oleh Nafuzizin apabila mereka berdua berjaya mengucang-ngacirkan pertahanan Kedah dengan larian-larian deras dan juga ball control yang sangat cantik, boleh aku katakan, pada perlawanan semalam. Jadi Faisal Halim dan Hakimi Abdullah ni perlu diberi perhatian yang lebih untuk opponent-opponent yang bakal bertemu Terengganu nanti. Sebab apa? Sebab mereka berdua berjaya membuktikan yang mereka mempunyai individual teknik yang sempoi, yang style, individual skill yang padu, speed memang kita tahu, kecepatan mereka berdua ni memang padu. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat Hakimi Abdullah dengan mudahnya boleh kalahkan Arif Fahan daripada segi larian. Faisal Halim boleh kalahkan Fandi Osman dengan begitu saja. Itu benda yang kita kena akui. Sayap kanan dan juga sayap kiri Terengganu memang padu. Faisal Halim dan juga Hakimi Abdullah daripada segi dribble, daripada segi ball control dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang aku suka tentang pasukan Terengganu adalah di bahagian fullback mereka, iaitu back kanan dan juga back kiri. Yang mana back kanan mereka ialah Azam Azmi, seorang player yang berusia 20 tahun dan bekas player Malaysia Under 19. Yang mana bagi aku Azam Azmi adalah seorang back kanan yang sangat rajin untuk membantu dan juga support Faisal Halim ketika membuat serangan. Bahkan dia selalu juga bantu Faisal Halim untuk buat overlapping, yang mana overlapping yang dilakukan oleh Azam Azmi ni memang berjaya pada perlawanan semalam apabila gandingan Faisal Halim dan juga Azam Azmi membuat satu build up yang cantik dan mendapatkan gol kemenangan untuk Terengganu. Jadi untuk bahagian kanan Terengganu memang cukup-cukup kuat dan cukup-cukup padu, sebab Faisal Halim ketika dapat bola dia akan disupport ataupun dibantu oleh Azam Azmi untuk buat satu build up yang cantik. Dan juga Azam Azmi ni pandai untuk buat larian-larian overlapping yang menarik, ball control dia pun menarik, first touch dia menarik dan sebagainya. Jadi di belah kanan Terengganu ni memang orang kata apa, laju gila lah, kira memang padu lah, sebab Faisal Halim ada support daripada Azam Azmi. Okey, untuk left back Terengganu, Arif Fazilah pula, beliau lebih kepada defensive style, yang mana dia tak suka sangat untuk backup ataupun memberi support kepada barisan di bahagian kiri. Terutamanya kita boleh lihat yang Hakimi Abdullah lebih banyak kali untuk membuat sesuatu di bahagian kiri secara solo apabila dia guna individual teknik dia untuk beat pemain Kedah di bahagian Arif Fahan tersebut. Tetapi Arif Fazilah ni dia tak support pun Hakimi kan. Jadi bagi aku Arif ni adalah seorang player yang boleh dikatakan bermain secara defensif dengan baik, tetapi daripada segi untuk support dan juga memberi bantuan dari segi overlapping, crossing dan sebagainya, dia kurang. Tu sebab kita boleh katakan yang belah kiri Terengganu ni tak beberapa menjadi masalah adalah disebabkan Hakimi tak ada support daripada Arif. Kalau Hakimi ada support macam Azam bagi dekat Faisal pada perlawanan semalam, boleh aku katakan Terengganu boleh bantai Kedah dengan mudah. Itu hakikat yang perlu kita terima. Sebab apa? Sebab Hakimi dan Faisal memang laju. Bahkan Azam Azmi pula support Faisal. Tu sebab belah kanan kita boleh tengok Terengganu bermain dengan sangat baik. Tetapi belah kiri lebih kepada kehebatan individu. Sebab apa? Sebab Hakimi tak ada orang support, terutamanya Arif Fazilah. Tetapi pujian harus diberikan kepada Arif Fazilah
daripada segi bentuk defending ataupun defensive style dia, yang mana disebabkan dia tak terlalu support dan tak terlalu untuk ke hadapan bagi bantu serangan. Dia lebih selesa untuk terus kekal di position beliau di left back. Jadi kental juga Jadi Kedah susah juga nak pecah belah kiri Terengganu pada perlawanan semalam. Sebab Arif Fazilah ni orang yang stay maintain position. Orang kata kan, duduk belah left back, dia duduk left back dia tak support sangat atas. Tu sebab belah kiri Terengganu ni sukar untuk dimasuki oleh player-player Kedahan pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang aku suka tentang pemain Terengganu ataupun pasukan Terengganu adalah di bahagian midfield mereka, iaitu gandingan Delci Marcel, Nasir Basharuddin dan juga Makan Konate. Kita boleh lihat pada perlawanan semalam, Nasir Basharuddin lebih ditugaskan sebagai destroyer ataupun boleh dikatakan sebagai anchor juga pada perlawanan semalam. Apabila beliau memang bertugas sebagai defensive midfielder yang sangat-sangat padu pada perlawanan semalam, dia banyak membantu di bahagian defensif Terengganu sebab mereka tahu Kedah adalah satu pasukan yang bahaya. Jadi Nafuzi letak Nasir ni sebagai orang yang akan jadi pemusnah kepada serangan Kedahan. Jadi Nasir bermain dengan sangat-sangat baik pada perlawanan semalam sebagai defensive midfielder. Manakala Makan Konate dan juga Delci Marcel, kita boleh lihat yang mereka ni seakan-akan roaming ataupun bergerak bebas dua orang di bahagian tengah untuk membantu ataupun support bahagian serangan. Apabila Makan Konate, dia lebih prefer untuk support bahagian kanan, iaitu dia support Faisal Halim dan juga Azam Azmi ketika build up. Manakala Delci Marcel, dia lebih berat untuk berada di belah kiri untuk support Hakimi Abdullah. Jadi kita boleh tengok kadang-kadang Makan Konate duduk belah kanan, Delci Marcel duduk belah kiri. Kadang-kadang Marcel duduk belah kiri, Konate duduk belah kanan dan sebagainya. Jadi benda tu menyeimbangkan bahagian tengah Terengganu untuk support ketika melakukan serangan dan untuk support ketika diserang. Jadi benda tu memberi satu manfaat dan juga stability di bahagian midfield Terengganu. Itu yang aku suka. Yang terakhir, apa yang aku suka tentang pasukan Terengganu adalah player mereka yang bernama Muhammad. Yang mana Muhammad ni kita tahu dia skor unggul waktu first half, tetapi bila mana masuk second half, beliau bermain dengan sangat-sangat baik. Beliau tidak terkesan dengan gol sendiri yang dijaringkan waktu first half. Apabila dia sendiri tunjukkan mental yang sangat kuat dan bermain dengan sangat baik waktu second half. Bahkan pada minit 87 beliau berjaya halang shoot daripada Rozaimi di depan palang gol. Jadi dia macam tebus balik kesalahan dia waktu first half. Itu apa yang aku suka tentang Terengganu. Okey, apa yang aku tak suka tentang Terengganu ataupun kekurangan dan kelemahan Terengganu. Walaupun mereka menang, still ada kelemahan. Yang pertama, macam aku cakap, belah kiri lebih mengharapkan individual skill daripada Hakimi Abdullah untuk beat pertahanan Kedah. Tetapi sepatutnya Terengganu perlu support Hakimi ketika beliau dribble dan buat larian. Boleh kita katakan Hakimi dah boleh beat pemain Kedah. Tetapi ketika masuk defensive third ataupun masuk dalam kotak penalti pasukan Kedah, Hakimi tak ada siapa nak passing dalam kotak penalti disebabkan support yang lambat daripada pemain-pemain Terengganu. Itu yang pertama, yang mana kita boleh lihat Terengganu agak lambat untuk memberi support ketika pemain sayap kanan dan juga sayap kiri Faisal ataupun Hakimi membuat larian. Tu sebab banyak kali Faisal beat pemain Kedah masuk dalam kotak penalti, dia cuba hantar kat tengah, tak ada orang nak sambut. Sebab David Da Silva berada dalam keadaan ataupun positioning yang tak tepat waktu tu. Bahkan Makan Konate juga berada jauh daripada kedudukan untuk sambut bola yang dihantar oleh Faisal Halim ataupun Hakimi Abdullah. Jadi kelemahan Terengganu paling ketara adalah waktu build up, pemain-pemain di bahagian serangan lambat untuk berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima bola. Bahkan waktu bola telah dihantar, mereka masih lagi tak berada dalam kedudukan yang sepatutnya. Jadi positioning dan juga support daripada player serangan memang lambat. Mungkin David Da Silva match fitness dia kurang lagi sebab baru kali kedua turun kan. Jadi dia tak fit lagi. Mungkin next game kita boleh nampak betapa bahayanya Terengganu. Kalau David Da Silva boleh perform, dia boleh berada dalam positioning yang padu, habis lah. Memang senang Terengganu buat gol. Main guna Faisal, guna Hakimi, beat defend lawan, passing tengah, cut back, gol. Macam tu je. Okey, itu kelemahan paling ketara untuk Terengganu, apa yang aku nampak Okey, kita masuk ulasan pasukan Kedah. Pasukan Kedah waktu first half mereka bermain dengan sangat baik. Cumanya mereka gagal untuk mengconvert ataupun mengubah sesuatu kepada jaringan. Terutamanya pujian harus diberikan kepada Robi Ataya, yang mana beliau dalam perlawanan semalam boleh dikatakan bergerak bebas di bahagian kanan dan juga kiri serta tengah padang.
Tetapi seorang player seperti Robby Ataya yang kreatif, dia juga gagal untuk mencari keeper dan keeper yang berada di hadapan untuk menjaringkan gol. Aku tak tahu sebab apa, tapi Robby Ataya memang kreatif, memang seorang player yang boleh hold ball ataupun pegang bola dengan lama kan. Jadi memang syok tengok Ataya main, tetapi dia sayang dia dikeluarkan terlalu awal. Yang kedua, apa yang aku suka adalah Rodney Kevin dan juga Amirul Hisham, yang mana untuk first half mereka bermain dengan sangat-sangat baik di bahagian pertahanan. Bahkan Rodney Kevin tu boleh buat skill lawan dengan Terengganu kan, yang mana dia buat skill, buat back heel dan sebagainya pada perlawanan semalam. Pujian harus diberikan walaupun dia kena kad merah. Itu apa yang aku suka tentang pasukan Kedah. Tetapi secara overallnya, kelemahan Kedah yang paling ketara adalah mereka seakan-akan tiada kreativiti. Daripada awal game sampai habis game, boleh aku katakan Terengganu memang bermain dengan intens yang tinggi dan memang layak untuk menang. Kalau kita tengok Kedah main, pam bola pergi depan, cari keeper, cari kiper dan sebagainya. Walaupun dengan kemasukan, kelemahan Kedah yang seterusnya, walaupun dengan kemasukan super sub mereka, tetapi taktik yang digunakan mudah ataupun telah dibaca oleh pihak Terengganu, yang mana mereka yakin jika adanya Azamuddin, adanya Fayyad, Fazrul dan juga Rozaimi, bila masuk memang benda tu yang akan berlaku, super sub ataupun orang panggil Kedah akan main lebih intens. Tetapi Terengganu dah boleh baca, Nafuzi Zain pun buat benda yang sama. Dia keluarkan Nasir Basharuddin, dia keluarkan Hakimi Abdullah, dia masukkan player untuk yang lebih defensif untuk bantu bahagian serangan. Sebab mereka tahu dah yang Kedah akan make all out kan waktu bila Kedah tukar player. Jadi disebabkan itu, pemain-pemain Terengganu boleh adapt dengan serangan yang dilakukan oleh Kedah tu, utamanya 5 minit yang terakhir kan. Jadi kemungkinan taktik itu orang dah boleh baca. Macam tu lah apa yang aku nampak. Kita masuk dalam isu kontroversi pada perlawanan semalam. Kontroversi sebenarnya bermula apabila pengadil tak bagi sepakan penalti. Lepas tu pemain-pemain Kedah marah sampai pergi tolak pengadil dan sebagainya. Jadi untuk isu penalti tu kita serahkan kepada pengadilan. Walaupun aku rasa memang penalti, tetapi pengadil dah buat keputusan yang tak penalti, maka tak penalti. Tetapi player Kedah, sebab game pun kita tahu intens, memang nak menang dan sebagainya kan. Jadi mereka pun panas lah, bukan dia tak bagi penalti kan. Mereka pun pergi marah ref, pergi tolak ref dan sebagainya. Puk kena red card. Memang wajib lah kena red card sebab pergi sentuh ref kan. Tetapi peminat Kedah kata, awak nak so tak kena card waktu dulu kan. Dah mungkin ref tu dah ambil pengajaran. Waktu nak so tu dia dah kena marah, awak hantar bagi red card. Tiba-tiba berlaku lagi situasi macam tu, dia pun bagilah red card. Waktu dia tegah, kita marah. Waktu dia tak tegah, kita marah juga kan. Tetapi hukuman yang bakal diberikan kepada Fazrul, yang tu kita tak boleh nak kata apa. Tapi memang Fazrul Daniel punya red card tu memang patut. Orang kata dalam bola ni, emosi kita memang kena jaga walau macam mana pun. Sebab daripada awal ref tu memang bagus ya, boleh aku katakan. Tetapi daripada situasi penalti tu saja tak dapat, kita dah koyak kan. Bukannya sebab apa, sebab memang perlawanan tu intens, memang high intensity. Memang kita player memang terasa pressure lah. Player pun memang tengah hot nak goal kan dan sebagainya. Memang player pun tak boleh nak kawal lah. Tapi nak buat macam mana, memang patut kena red card untuk Fazrul Daniel tu. Dan untuk Rodney Kevin pun memang patut kena red card. Kalau tengok balik ulangan video, dia ada buat terjahan kerah ataupun dia buat macam sepak perut player Terengganu, memang wajar kena red card. Jadi dua red card tu memang wajar. Tetapi penalti tu kita harap badan pengadilan akan buat sesuatu lah kepada pengadil tersebut. Kalau kita lihat memang situasi sama dengan pemain Terengganu ya, pemain Kedah Arif Fahan yang kena hand dalam kotak penalti tu kan. So daripada segi red card memang patut. Daripada segi penalti memang pengadil buat kesilapan, boleh aku katakan. Untuk pengadil semalam pun sebenarnya dia lepas juga player-player Kedah yang buat kekasaran yang sepatutnya kena red card. Antaranya kita boleh tengok pergaduhan antara Azamuddin dan juga Faisal Halim, yang mana Azamuddin pergi pegang ataupun cekak baju Faisal Halim nak tumbuk tu kan. Yang tu pun boleh kena cut, tapi pengadil lepaskan. Bahkan Fairuz Zakaria yang baru masuk 20 saat, dia buat terjahan gerah 2 kali dekat Engku Syahiran pada perlawanan semalam, boleh juga kena cut, tapi pengadil tak bagi cut kan. Jadi bagi aku fair and square lah. Cumanya daripada segi penalti tu memang panas ha. Tapi apa yang pengadil buat tu memang orang panggil apa,
memang patut lah kena red card je, memang patut. Player sepatutnya kawal emosi. Tetapi betul lah orang kata kalau game tengah panas, siapa je boleh kawal emosi kan. Kita tak salahkan player, tapi tak salahkan player sebab tak boleh kawal emosi. Sebab game tu memang panas, penyokong pun panas tengok kan. Jadi kita harap satu benda yang kita boleh belajar, jangan buat benda yang boleh menyebabkan rosak kita punya masa depan dan juga rosak kita punya team kan. Kita boleh perbaiki lagi untuk masa depan. Harap tindakan ataupun hukuman yang bakal diberikan ringan je lah kan, macam nak show ke apa. Jadi berlaku adil lah, minta kat FAM kan. Kalau sampai 5-6 game rugi lah kan, nak show pun kena satu game. Tetapi kalau semua game kita nak kick dengan JDT tak boleh juga. Sebab apa? Sebab semalam Kedah lawan dengan Terengganu, takkan tiba-tiba JDT pula jadi sebagai benchmark kepada kita kan. Benda yang JDT ataupun nak show buat tu dah memang buruk. Takkanlah kita nak bandingkan benda buruk yang JDT buat kepada pasukan kita Kedah kan. Janganlah macam tu. Bandingkan benda yang bagus sudah lah kan. Janganlah duk bandingkan nak show buat dapat satu. Jangan bandingkan nak show buat dapat satu gantung ya, tapi Kedah buat dapat 5 gantung. Tak cik lah. Jangan duk bandingkan benda buruk lah. Bagi aku, benda yang tak sepatutnya kita lakukan, jangan kita bandingkan. Itu sahaja ulasan aku. Maaf video lama sikit, 16 minit. Assalamualaikum.